ratusan kilometer dari daratan, tertanam di bawah lapisan bumi, sumber tenaga tidak diterokai yang mampu mengurangkan pengeluaran karbon, gas asli. Tetapi lapangan di tengah lautan ini sukar untuk dituju. It's going to be a city of its own. Sebuah platform gergasi yang tiada tolok bandingnya sedang dibina. This module is about 2,025 metric ton. Platform ini mampu mengekstrak, mencairkan dan menyimpan gas asli dari lokasi luar pesisir pantai. Dibantu 132,000 tan keluli, platform ini juga mampu mengepam gas dari kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Malam ini, kisah di sebalik fasiliti gas asli cecair terapung pertama di dunia, PFLNG 1. ...180 kilometer dari pesisir pantai Malaysia. Di sini terletaknya lokasi simpanan gas Kumang Kanwit. Hampir 1/3 simpanan gas dunia terletak di lokasi terpencil sebegini, terperangkap di dalam lapisan batu sedalam hampir 100 meter. Sehingga ke hari ini, simpanan gas sebegini sukar untuk dicapai menggunakan proses normal, tetapi semuanya bakal berubah. Petronas sedang membina sebuah fasiliti terapung gergasi setinggi 10 tingkat. Ia mampu merubah cara perolehan komoditi gas asli. Petronas has been looking in trying to monetize small and stranded gases for a while, since 2006. It's a very bold and courageous move that is made. There are no references and no benchmark. Syarikat cari gali minyak negara, Petronas, merupakan salah sebuah entiti yang tersenarai sebagai syarikat Fortune 500 Global. Mereka perlu mengatasi cabaran yang dihadapi industri minyak dan gas masa kini. Memproses gas di lokasi terpencil. Untuk menjadikan gas asli lebih selamat digunakan, kilang pemprosesan besar di daratan perlu menyejukkan gas itu ke bawah paras negatif 162 darjah Celsius. Ini seterusnya akan mengubah gas asli kepada bentuk cecair dipanggil LNG. LNG tidak memerlukan ruang yang besar berbanding gas asli tulen, lantas memudahkan proses penyimpanan dan penghantaran. One of the major challenges is basically we will be operating equipment that are as big as compared to the onshore plant. Dan inilah kilang yang akan mencapai perkara yang disifatkan mustahil itu. Ia dipanggil PFLNG 1. Platform ini dilahirkan di sini, di Pelabuhan Laut Dalam Pulau Gyeonggi, Korea Selatan. PFLNG 1 perlu bersedia untuk berlayar dalam masa 14 bulan. Loji memproses gas sepanjang 365 meter ini mengambil masa sedekad untuk direka bentuk. Masalah pertama yang perlu diselesaikan, bagaimana cara untuk menyimpan gas cecair yang berbahaya di tengah lautan dan menyejukkannya dalam keadaan cuaca panas. Penyelesaiannya, mereka bentuk sebuah tangki besar di badan platform. Reka bentuk sebegini tidak pernah wujud sebelum ini. Selain menyimpan gas, badan platform ini juga diperlukan untuk kegunaan lain. For this FLNG project, the hull that we designed is basically to support topside module to be operated for 20 years with good fatigue condition. Badan PFLNG 1 perlu kukuh agar ia dapat menampung loji pemprosesan yang diperbuat daripada keluli seberat 48,000 tan. Selepas badan platform siap dibina, tiba masa untuk jurutera terlibat membina tangki yang akan menyimpan gas asli cecair nanti. Okay, because the tank is very big, okay, about 27 meter high.
This is basically the best time to enter the tank. So this tank gonna be a dangerous tank because we will store LNG at minus 163 degrees Celsius. So nobody can enter the tank. Bahagian dalam tangki ini mampu menyimpan hampir 22,000 kubik meter cecair bersamaan dengan 9 buah kolam renang bersaiz Olimpik. Secara purata, setiap tahun 20 tangki gas ini diperlukan untuk memberikan tenaga kepada hampir 700,000 rumah di kota metropolis Tokyo. Meletakkan tangki di dalam badan platform, sebuah penyelesaian efektif untuk menjimatkan ruang. Tetapi solusi ini boleh membawa bahana bila tangki tidak diisi penuh. The sloshing effect is basically if you have a cup or a pail, right? You fill it with water, right? And you start rocking the pail, you can see the water sloshing back and forth. Hanya lapisan setebal 1 mm memisahkan lapisan luar tangki dengan badan platform. Jika lapisan ini terjejas, cecair di dalamnya boleh terkeluar dan merosakkan struktur yang disentuhnya. Ini ialah mimpi ngeri yang cuba dielak jurutera Ahmad Fahmi Mahmud. If LNG come contact in the hull, it's very big disaster. First, the hull can collapse and the structure also will follow. Kebocoran gas mampu menyebabkan letupan. Jika berlaku di lautan, letupan itu mampu berubah menjadi sebuah malapetaka besar. Cara-cara mengelakkan situasi gas bocor aspek paling utama yang perlu dititik beratkan. Bagi mengelakkan gas cecair daripada berkocak di dalam tangki, pasukan jurutera Petronas menerbitkan sebuah reka bentuk baharu yang unik. 2 barisan berisi 4 tangki sebaris bakal mengurangkan risiko platform menjadi tidak stabil. Reka bentuk pertama seumpamanya. Selepas beberapa bulan, tangki di dalam badan platform siap dibina. Sekarang tiba masa untuk mendirikan loji pemprosesan di atas platform. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, 21 bahagian yang telah disiapkan sebelum ini perlu dibawa ke platform untuk dicantumkan. Antaranya blok seberat 2,000 tan yang akan menapis gas asli ini. This is our last module to be transported from the pre-erection area to the quayside where the final location before we lift up onto the floaters. Menggerakkan blok gergasi ini memerlukan penggunaan pengangkutan khas dilengkapi 112 kandar. Tiada ruang untuk alpa. Sedikit kesilapan mampu merosakkan kargo yang dibawa. We need to move slowly because we need to make sure that the ground conditions are synchronized and automatically level to avoid any movement to the modules. Okay, Alhamdulillah, our module already arrived. No major issue during the transportation. Now we are waiting for the transporter to setting down, and then after that we already schedule our lifting. Bagi mengangkat blok tinggi ke atas platform, sebuah kren seberat 3,600 tan diperlukan. Tetapi sebelum itu, platform perlu dipusingkan untuk menerima kelompok bahagian yang lain. Ia tidak semudah yang disangka. It's like a puzzle. We need to plan early the sequence of erection on a module so we can limit our hull turning. Memusingkan platform ialah sebuah operasi besar bagi pasukan ini. Platform ini masih lagi belum diseimbangkan sepenuhnya dan proses memusingkannya ini sememangnya satu cabaran. Dengan ketinggian 10 tingkat, angin kencang boleh menghilangkan keseimbangan platform dan menyebabkan kemalangan. 작업장 이동하시는 속도를 갖다가 좀 확인하셔가지고
좀 급하지 않게 천천히 좀 작업해달라는 당부가 있었습니다. Masa semakin suntuk. Fahmi dan pasukannya sudah bersedia. We have the target to complete the hull turning activity before 10 a.m. Because start from 10 a.m. the wind speed start pick up to 15 meter per second. Bagi memudahkan proses pemusingan platform, kapal-kapal yang lain perlu berada sejauh sekurang-kurangnya 100 meter daripada PFLNG-1. Pengurus keselamatan Ravi Anamalai, insan paling berdebar menanti detik platform dipusing. This looks like parking a car, right? But in reality, the whole condition is different. It's a sea. The risk factor is really high. One mistake, everything can go wrong. So you got to get it right at first time. Sebuah kapal hitam dilihat terlalu dekat dengan PFLNG-1. Masa semakin suntuk dan tiada petanda ia akan dialihkan. So the wind has picked up now. Yes. So what was the ideal wind speed we expect? 5 knots? Just now is 5 knots. Now we expect around 7. Kru Fahmi perlu memulakan tugas mereka. Jika tidak, PFLNG-1 dalam bahaya. We have a concern about the distance between this FLNG with another mega block. Pembinaan kemudahan memproses gas asli terapung pertama di dunia hampir tamat. Proses seterusnya ialah untuk memasang baki 21 blok memproses ke badan platform. Separuh platform sudah pun siap dan kini ia perlu dipusingkan untuk menerima blok yang lain. We have a concern about the distance between this FLNG with another mega block. Selang beberapa jam, kapal yang menjadi penghalang akhirnya ditunda keluar. PFLNG-1 kini boleh dipusing tanpa sebarang gangguan. So right now 3 tugs are... That's one of 3 tugs are... That's one of the things there. Dengan berat semasa platform yang mencecah 112,000 tan, 4 bot penarik diperlukan. Platform ini ditarik secara perlahan dengan kelajuan hanya 1 batu nautika sejam bersamaan dengan hampir 2 km sejam di daratan. Proses memusingkan PFLNG-1 berjaya dilakukan dalam sekali percubaan. So thank everybody for the great effort, for the good coordination. Thank you very much. Sekarang platform ini sudah bersedia untuk menerima 3 komponen terakhir untuk melengkapkannya. Nick Saiful Nazri, jurutera projek yang bertanggungjawab memantau dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Okay, we come to the last 3 heavy lifting for this project. At the moment, there it is, the module. We're going to leave it over there. And then the second heavy lifting, which is the flat tower, will be erected here. And then the last module will come in between the module and the flat tower. Untuk memastikan 3 komponen ini boleh diangkat dan dipasang dalam masa seminggu, operasi ini perlu menepati waktu. So many items. Also, I just will check with the So make sure the vessel for flare move out 1 o'clock. Sharp, huh? Memindahkan bongkah besar ini ke platform bukan mudah. Kru yang terlibat perlu menggunakan kren dengan pengikat besar. This module is about 2,025 metric ton. And one shackle weight is about 900 metric ton.
Ia terlalu berat untuk diimbangkan oleh sebuah kren. Proses ini membuatkan Asnan gemetar. Now we are worried about the clash point because so many scaffold underneath. So we also afraid that when the excessive movement, it will break some of the outfittings underneath of this module. Situasi di kawasan pembinaan tegang, apatah lagi dengan bongkah seberat hampir 6,000 tan terapung diangkat kren. Faktor angin dan pergerakan boleh membuatkan komponen ini terbuai. Jika ini berlaku, ia bakal merosakkan bahagian bawah bongkah ini. Membaik pulih komponen ini akan mengambil masa yang lama. Ini seterusnya akan merencatkan jadual pembinaan PFLNG 1. Okay. Alhamdulillah, it's no problem. It's a big achievement. Okay. Now our module already completely lifted up. It's away from the support stool. Now they will detach the mooring line, then the floating crane will move up from this area. Now sits down. Biarpun fasa pertama pemindahan berjalan lancar, bahaya masih menanti. Bongkah ini belum dipindah sepenuhnya ke dek platform. Kru di atas platform sedang bersiap sedia untuk menerima kehadiran bongkah besar ini. Untuk memastikan blok seterusnya dapat diterima pada masa yang ditentukan, proses ini perlu berjalan lancar. Namun, ada cabaran menanti. 네모 딱 만한 거 들어가 있거든. Bongkah ini tidak muat untuk diturunkan dan ia kini terapung di atas dek. One case construction going long, another case fabrication long. Anyway, both way, this is long. Safety first. We cannot too long hold this. Okay, basically this is our problem now. The top part, we are not slot into the bottom part. Kru yang terlibat perlu memikirkan jalan keluar daripada permasalahan ini. Lebih lama bongkah seberat 2,000 tan ini terapung, lebih tinggi risiko ia dibuai angin. Jika ini berlaku, ia mampu merosakkan platform dan mencederakan pekerja. At the moment, we are trying to rectify by cutting the structure and refit it. So once that is been cut and re-weld it to the original location, which is about 200 mm apart, yeah. Ia bukan tugas mengimpal yang mudah. You don't want the wrong cutting. That's my concern. If you have to be really clear. No misoperation. Then they miss that one. Will be create another problem. Make sure that engineer clear. Then the rectification team know what they want to do. Bongkah ini sudah hampir 3 jam terapung dan masa yang terbazir meningkatkan risiko kemalangan. This is the biggest worry. You are dealing with a lot of kind of people and you need to be firm with your decision. I don't give them a chance to treat me differently. Pembinaan fasiliti gas asli cecair terapung pertama dunia hampir memasuki fasa terakhir. Namun masih ada cabaran yang menanti kru pembinaan. I don't want anything happen to the module. Bongkah gergasi ini tidak muat untuk dicantumkan dengan dek platform. Pekerja terpaksa mengejar masa mengimpal bongkah ini dan berdepan risiko kemalangan.
pagi menjelang tiba. Bongkah yang sepatutnya dipindahkan semalam masih lagi terapung dalam keadaan berbahaya. Kimpalan yang dilakukan semalam membuahkan hasil. Bongkah ini dilihat dapat akhirnya dicantumkan bersama dek platform yang sudah siap. Sekarang, tiba masa untuk melihat sama ada ia berjaya dilakukan. Okay, done for today. Asnan kini mampu menghela nafas lega. Selepas mengharungi cabaran pemindahan bongkah tadi, mereka selangkah menghampiri fasa terakhir pembinaan. Sekarang kru pembinaan perlu mencantumkan rangkaian pipe dengan bongkah yang sudah dipasang ke badan platform. Pipe umpama urat yang menyambung komponen logi pemprosesan ini antara satu sama lain membolehkan gas mengalir dari platform ke tangki penyimpanan. Right now, the piping work is the backbone of the project. Currently, we are at 97% of construction. Just another 3% for completion. But in anywhere in the project, the last 5% is very difficult. Gelendong pipe ini telah siap dipasang sebelum dibawa ke sini. Setiap gelendong sudah pun diperiksa, diuji dan dibersihkan sebelum dipasang. Jika terdapat rekahan, seluruh gelendong akan ditukar. Nampak mudah, namun platform ini mempunyai 35,000 gelendong berbeza dan sukar untuk memantau setiap satu. Okay, have you confirmed the joint is ready? I heard yesterday they're still working on the cleaning process. It's already done, so they call us to witness the preparation. Tanggungjawab memeriksa kesemua 35,000 gelendong pipe jatuh ke atas bau jurutera Sharifah Farah. Let's say one piping is not connected, then other system cannot run off. We have 21 modules in this project, so it's not an easy job. You need to be on your foot all the time. Biarpun hanya seorang daripada segelintir kecil wanita di dalam kru ini, Sharifah tidak pernah merasa gentar. I think it's interesting because you are dealing with a lot of kind of people and you need to be firm with your decision. I don't give them a chance to treat me differently. So if this goes up, then it's acceptable. Okay. Dia sedang memeriksa sebuah pipe kriogenik besar. Titik kimpalan antara pipe ialah bahagian terlemah dan jika gas asli tercair terkeluar, haba mampu menukarkannya kembali kepada bentuk asal gas asli yang mudah meletup. We are detecting the cracks on the well joint, basically. It has heavy wall thickness, 20.6 millimeter. So pout is the best method to test the cracks joint. POUT atau Phase Array Ultrasonic Test ini menggunakan denyutan untuk memeriksa titik kimpalan. Jika terdapat sebarang rekahan, pipe ini perlu dikimpal semula. So this dotted line is our welding point. So we just monitor if there's any crack detected inside the welding line, right? Yeah. Okay. Pipe ini berjaya melepasi ujian. So it's a pass test. Yeah. Kini Sharifah boleh berpindah kepada gelendong yang lain. Ujian dilakukan Sharifah hanya sebahagian daripada beberapa ujian yang dilakukan bagi memastikan platform dapat berfungsi dengan baik. Jika kesemuanya berjalan lancar, barulah PFLNG 1 boleh dilesenkan dan mendapat tauliahnya. Amanah ini digalas oleh Jurutera Khairul Anwar Yunus. The commissioning basically like handing over a house. Like when you buy a house, okay, the commissioning team will be the last team that will make sure the lights all are in order. Setiap perincian perlu diperiksa di peringkat pertauliahan. Got an alarm. Do we have a leak? Better we stop. Kru bertugas terjumpa bocoran di bahagian klorinasi elektro.
Fungsi bahagian ini ialah untuk membersihkan air laut bagi kegunaan manusia. Just be careful lah. Is it possible to tie? Not possible lah. Okay. Never mind. We keep it like this. So we drain all the water from the drain. Okay? Alright. Sementara itu, operator di bilik kawalan sedang memantau pembakian paip. Kebocoran yang berlaku sangat serius. Jika kru yang bekerja tidak berhati-hati, tekanan air boleh merosakkan bahagian penting platform. CCR copy. We are now slowly draining the tank to address the leak. Okay, Roger. We will keep on monitoring. Now what's the plan? What we're going to do is we're going to get a team with the proper tools. So we're going to arrest that leak. Jika kru yang terlibat tidak dapat merungkai faktor kebocoran, tarikh berlayar mungkin ditunda. We having leak from the level glass and also from the level transmitter. So we cannot proceed this activity. So we stop all the testing. Better we stop. Jika semua berjalan lancar, PFLNG 1 akan diketuai Ikhwan Ishak. In layman terms, I'm the captain of the floater. Tetapi dia hanya akan mengepalai operasi platform ini bila ia berlabuh di destinasi akhir. Buat masa ini, Ikhwan perlu belajar selok-belok keseluruhan platform terlebih dahulu. If I can show you on the schematic, we should be somewhere in the middle of where the commander is. Okay. Our valve on the platform should be somewhere here. Okay, that is the red valve, right? Yeah, the red valve. Ini bahagian terpenting fasiliti ini. Di sini, gas asli ditukar menjadi gas tercair menerusi proses pencecairan. Well, a liquefaction process, the whole process is essentially like a refrigerator. You have compressors to increase the pressure of the refrigerant. Then you have the refrigerant going through coils behind your refrigerator box. Tetapi untuk menukar gas asli kepada cecair dengan selamat, Hani Suaib perlu mereka bentuk sistem baharu. In onshore plants, we typically use propane and mixed refrigerant, which has to be produced in liquid form. In a cramped space like the floating LNG, the equipments are so compactly built. A single explosion can cause severe damage. Julai 1988, lapangan minyak dan gas Piper Alpha meletup apabila gas cecair bocor kerana kerosakan paip. Kebakaran menyebabkan letupan berterusan terjadi yang akhirnya beranapkan Piper Alpha. Dalam masa 2 jam, 167 orang pekerja maut dan sehingga hari ini, ia kemalangan terburuk pernah dicatatkan di luar pesisir. Hari ini Kopanda atau pemampat kembang tiba ke lokasi pembinaan PFLNG 1. Ini bahagian yang akan menukar gas kepada cecair. For this particular liquefaction process, without the companders, we don't get the temperature to cool down the natural gas. We don't get the LNG. Mereka bahagian penting ini dibawakan khas ke lokasi PFLNG 1 bagi membantu proses pemasangan mesin unit ini. I was the principal machinery designer on these companders that are used on this ship, which was a very challenging project. So it took about approximately 1 year of design work. Wonderful opportunity for me to actually install the product that I've worked on for a long time. 27 and a half. I got 26 and a half. Really? Yeah, let me check one more time. Peralatan seberat 4 tan ini perlu dicantumkan di posisinya dengan teliti. Yeah. We're all, Matt's got to come in. A little bit more. Oh, stop. Okay, 26 and a half. All right, looks good, guys. Let's put 4 nuts on it and tighten them up.
Pemampat kembang berjaya dipasang, tetapi platform masih lagi tidak bersedia untuk berlayar. Kru pembinaan hanya ada masa 2 bulan sebelum cuaca berubah menjadi lebih buruk untuk berlayar. Menunda tarikh siap bakal menambah perbelanjaan. Yeah, I think there is a pressure on me because I'm the one who coordinating with the contractor, with commissioning, with QC, and of course the construction. Bro, how was GG? There's a progress today, right? Now, it's postponed. Once they receive the material, then they will proceed with the job. They will resume later. If I slip the schedule, means the commissioning also have to postpone their work. Kerjasama diperlukan untuk membolehkan platform berlayar tepat pada masanya. So, what's happened now? Transfer went very well. We've got the riser now. That will be the first production line connected to the PF Village. Selepas mengharungi pelbagai cabaran, fasiliti gas asli cecair terapung pertama di dunia hanya tinggal sebulan untuk meninggalkan pelabuhan tempat lahirnya di Korea Selatan. Misi platform ini ialah untuk mengekstrak simpanan gas yang masih tertanam di luar pesisir pantai Malaysia. Masih banyak lagi kerja pembinaan perlu disiapkan. Kru yang terlibat mahu menghabiskan semua tugasan di pelabuhan berbanding mengambil risiko di lautan. Jurutera projek Nick Saiful antara insan tersibuk sebelum pelayaran. Yeah, it look like it's clashed with the cable tray, clashed with these pipes. You don't have time to repair. Another 30 days from now. Do you think it's possible? We don't have access to bring material. Do we have enough material? Basically, we are counting down. Still a lot of work to do before we sail away. It's a pressure on everybody now. Perkara terpenting yang perlu dilakukan kru pembinaan sekarang ialah untuk menguji mesin pemuatan ini. Harry is going to start the loading arm now. Di dalam mesin pemuatan ini terisi pipe yang akan menjadi penghubung antara gas cecair di platform dengan kapal lain. Proses pemindahan sebegini tidak pernah dilakukan. Hanya alat kawalan jauh menjadi nadi proses ini. LNG is a volatile fluid. If you go to a pump station and you want to fill your car with the diesel or petrol, it's the same here. The only thing is we are transferring LNG, loading LNG onto a ship. Mengendalikan mesin ini tidak semudah disangka. Oleh itu, operator yang bakal dipertanggungjawabkan nanti perlu latihan secukupnya bagi memahirkan diri. Harry, you're connected to the arm now. So see, now still your HPU pump is running. Okay. So what is the next process? You have to stop the pump. Okay, just push and stop the pump. Okay, that's all. So now your arm is already connected. Dengan terpasangnya mesin pemuatan, proses membina loji terapung ini semakin hampir ke penghujung. Selepas hampir sedekat kru terlibat mendedikasikan masa dan tenaga, sudah tiba masa platform gas terapung pertama di dunia ini untuk ke Lautan Biru. PF LNG 1 bakal berlayar ke tanah air. Ia akan dikemudi penunda berpengalaman yang tiba hari ini untuk memutamatkan perincian pelayaran esok. Plan is for tomorrow, 0700, we will pull all the way out into the basin and then we will turn her around. So, if nothing else, thank you very much. Let's make it happen. Hari ini, Ikuan akan memulakan perjalanan penuh mencabar buat pertama kali dalam hidupnya. Right.
Gentlemen, are we ready for this? Yes. So let's bring it back home and make sure we arrive there safely. Ikhwan dan anak buahnya bakal berlayar di atas fasiliti gas asli cecair terapung pertama di dunia. Ia sebuah kejayaan maritim yang patut dibanggakan. So now we're going to bring her to the next stage of her life, where she's going to be offshore for 20 years. To all Petronas personnel, please master on the port side, process that, and give our final reply. Apabila PFLNG 1 mula berlayar, tiada ruang untuknya berpatah semula ke pelabuhan ini. It's a big day for us, for the project team, for the operation team as well. So today is a moment of truth. We're going to start our voyage. Platform ini akan disambungkan kepada 2 buah bot penunda. Bot penunda ini kemudiannya akan membawa PFLNG 1 ke lokasi baharu di luar pesisir pantai. Ia dijangka memakan masa selama 2 minggu. Setibanya PFLNG 1 di rumah baharunya nanti, pertaruhan bakal menjadi lebih berbahaya dan berisiko tinggi. Di sana nantilah kemampuan sebenar bahtera ini akan diuji bagi melihat sejauh mana ia mampu berbakti kepada pemiliknya. Selepas 2 minggu berlayar, PFLNG 1 akhirnya tiba ke lokasi berlabuh. Untuk menyambungkan platform dan lapangan gas, 4 lagi bot diperlukan. Proses pertama melibatkan penyelam yang akan menyambungkan hos panjang kepada talian pipe di dasar lautan. Bot penyelam kemudiannya akan membawa hos ke platform. Hos kemudiannya diangkat ke badan platform untuk disambungkan. Selepas memastikan bot berada di lokasi yang tepat, kru penyambungan kini boleh memulakan tugas. Penyelam yang dipertanggungjawabkan akan menyelam sedalam hampir 80 meter di bawah paras laut. Bekerja secara shift selama 8 jam di lokasi yang sejuk dan gelap sambil menghirup udara campuran helium dan oksigen sememangnya mencabar. Tidak hairanlah penyelam luar pesisir diangkat sebagai kerjaya paling berbahaya. So as we see, we've got both divers working here. This is diver 2 and diver 1. Roger, number 7 removed. That's number 7 bolt removed. I'll just give one offshore a shout to get them fired up on the tensioner so we can lower the flexi, you know. Jimmy Key, foreman deck untuk tugasan hari ini, akan menurunkan pam seterusnya agar penyelam dapat melakukan sambungan. In the next 30 minutes or so, we'll be ready to start lowering down the flexible riser, which we have a pump weight, the big yellow weight right here. It'll pull the weight of the riser down. Penyelam semua sudah bersedia. Tiba masa untuk Jimmy menyalurkan hos sepanjang 169 meter ke dasar laut. Kerja ini bakal mengambil masa seharian bagi kru penyelam dan penyambungan ini. Roger, copy that. No, this one. Roger. 2 hos di bawah dasar lautan berjaya disambungkan oleh penyelam terlibat. Sekarang, tiba masa untuk talian pipe ini disambungkan ke badan platform. Ini proses terpenting prosedur penyambungan. Bahagian hujung hos masih lagi di atas bot dan ia perlu bergerak lebih dekat agar boleh disambungkan ke platform.
So we're going to do our connection with our winch now to the pulling head. When we do the transfer, you're going to see significant load on the edge of the J tube. You keep me posted if it starts hitting sharp edges. Copy? Cabaran yang dihadapi kru ini sekarang ialah keadaan laut yang bergelora. Jika ini berterusan, risiko bot berlanggar antara satu sama lain semakin tinggi. Selepas beberapa jam, akhirnya misi mereka hari ini berakhir dengan kabar gembira. Mereka berjaya menaikkan hos dari dasar laut ke atas dek PFLNG-1. Transfer went very well. We've got the riser now. That'll be the first production line connected to the PFLNG. Talian pipe yang telah disambung bakal diuji untuk melihat sejauh mana kemampuannya. Jika berjaya, PFLNG-1 akhirnya akan memulakan kerja mengekstrak khazanah gas di dasar laut ini. Daripada bermulanya proses reka bentuk sehingga ke proses mencari gali, PFLNG-1 pelopor kepada inisiatif yang tidak pernah dicuba sebelum ini. Hari ini, selepas hampir setahun di tauliah, fasiliti unik ini sudah pun mula menampakkan belang, menyalurkan gas asli kepada kargo seantero dunia. Perjalanan membinanya yang mengambil masa lebih sedekat sememangnya menjadi kebanggaan negara. PFLNG-1, Bahtera Gas Samudra Biru, perintis kecemerlangan kejuruteraan Malaysia.